Salam sejahtera, selamat pagi. Apa pendapat tuan-tuan dan puan kalau Rafizi keluar daripada PKR? Bagi saya, lebih baik Rafizi keluar dari PKR daripada terus membuat banyak drama politik di dalam PKR. Keluar tidak, bagus-bagus di PKR pun tidak juga. Jadi pening. Tapi rupa-rupanya Rafizi membuat satu kenyataan sebab kenapa dia tidak keluar PKR. Dia kata, jika saya keluar parti, lebih bahaya kepada PKR, kata Rafizi. Entah macam mana dia boleh membawa bahaya kepada PKR. Cuba tuan-tuan dan puan-puan berikan komen. Rafizi Ramli menyifatkan jika dia menyambut gesaan supaya keluar parti, tindakan itu akan lebih berbahaya kepada PKR. Ahli Parlimen Pandan itu berkata, jika dia keluar parti, dia tidak akan berdiam diri, bahkan akan bebas dan lebih kuat bersuara. Oh, itu dia punya sebenarnya. Jadi dia lebih banyak bersuara kalau dia bukan lagi ahli PKR lah. Maksudnya dia akan banyakkan lagi pendedahan-pendedahan seperti yang dia selalu lakukan sebelum ini kah? Begitukah? Premisnya gesaan kalau saya keluar parti, saya pun tak tahu kat mana dia pergi sekolah. Premisnya kalau saya keluar parti, saya diam. Mana ada, dia kata. Kalau saya keluar parti, lagilah kuat aku bersuara. Lagilah bebas. Lagilah berbahaya kepada PKR, katanya kepada media pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Parlimen Pandan di Kuala Lumpur. Rafizi berkata demikian ketika beliau diminta untuk mengulas wujudnya gesaan supaya dia keluar parti. Kerana atas dakwaan, dia kini telah pun menjadi liability untuk PKR. Pengulas lanjut, bekas Menteri Ekonomi itu berkata, gesaan pemimpin bawahan PKR supaya dia keluar daripada parti itu memberi gambaran kelemahan dan akan membebankan Anwar Ibrahim sebagai presiden parti. Dia mengambil contoh bagaimana Bersatu menangani krisis dalamannya yang akhirnya menyaksikan Hamzah Zainuddin akhirnya dipecat daripada jawatan timbalan presiden. Kalau Tan Sri Muhyiddin apabila dia rasa Datuk Sri Hamzah Zainuddin tidak lagi sehaluan atau dikira membawa musibah kepada Bersatu, pecat terus. Jadi apabila Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak bersuara, pemimpin kanan tak berani nak bersuara, baik daripada timbalan presiden ke naib presiden. Kemudian disusunnya yang di bawah-bawah ini untuk menekan. Kononnya kamu keluarlah daripada parti. Itu akan menyebabkan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim nampak lemah dan nampak tidak berani, tegas Rafizi. Tampaknya PKR bermasalah apabila cuba mengelak daripada isu-isu sebenar dan meletakkannya pada situasi serba salah. Jadi, masalah PKR ialah apabila cuba mengelak daripada isu-isu sebenar itu, pada asasnya PKR telah meletakkan dirinya dalam kedudukan serba salah. Ia sudah tersepit. Apa saja yang mereka lakukan akan jadi masalah. Kalau mereka pecat saya pun, satu masalah. Kalau mereka kekalkan saya seperti sekarang pun, satu masalah. Kalau saya sendiri membuat keputusan untuk keluar daripada parti pun tetap menjadi masalah bagi mereka. Kerana sebenarnya masalah itu bukan saya, jelasnya. Rafizi berkata PKR tak boleh lupa kepada asal usul, manakala kelantangannya bukan soal kritikan terbuka atau tertutup. Jelasnya isu yang dibangkitkan perlu dijawab oleh kerajaan kerana berkait dengan negara. Sebaliknya bukan soal parti, antaranya seperti isu korporat mafia dan isu-isu integriti agensi-agensi penguatkuasaan. Okey, so terdahulu pengerusi PKR Johor, Zaliha Mustafa yang mendakwa kenyataan dan kritikan terbuka yang dibuat Rafizi berpotensi memberi kesan dan keharmonian dalaman dan kekuatan parti. Okey, so anda boleh baca ini di Malaysia Kini 4 April 2026.
Tajuk dia, jika saya keluar parti lebih berbahaya kepada PKR, kata Rafizi. Tinggalkan komen dah, kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Tarik pilihan raya umum ke-16 akhirnya diputuskan, akhirnya diumumkan, akhirnya diberi satu jawapan tuntas daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, banyak desas-desus, banyak kabar angin, banyak persoalan, banyak juga teka-teki, banyak juga yang sedang membuat banyak membuat andaian, spekulasi bahawa pilihan raya akan berlangsung pada bulan ini, pada bulan itu dan sebagainya. Tetapi itu hanya spekulasi dan masih lagi tertanya-tanya bila. Persoalan paling utama ialah bukannya tentang bila, tapi persoalan paling utama ialah kalau pilihan raya sudah berlangsung, benar-benar sudah sediakah parti-parti untuk bertanding? Sebab banyak parti sekarang ini yang masih huru-hara. Masih huru-hara. Banyak juga coalition. Banyak juga kerjasama parti-parti di dalam satu komponen yang masih huru-hara juga. Masih kacau balau. Jadi itulah persoalan paling utama, bukan tarik tetapi sediakah betul. Jadi sekarang ini Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memberikan kata putus bila tarik pilihan raya. Ini daripada Sinar Harian. Perdana Menteri PMX, Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim menamatkan spekulasi tarik PRU 16. Ini diperolehi 9 April 2026. Janganlah menolak politik dengan tarik PRU apabila ia merugikan dan bermain politik apabila ia menguntungkan. Foto hiasan, kata daripada Sinar Harian ini. Okey. Pada 4 April yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim
akhirnya memberikan kata putus, mengumumkan bahawa tiada pilihan raya umum. Nah, inilah dia punya jawapan. Tiada pilihan raya umum PRU dalam masa 1 ke 2 bulan ini. Kononnya sekarang ini kerja. Enough of politik. Cukuplah politik. Bangun, selamatkan negara. Itu dia punya jawapan pasti. Yaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tiada pilihan raya umum dalam masa 1 ke 2 bulan ini. Kerana kononnya sekarang ni kerja. Enough of politik, cukuplah politik. Bangun, selamatkan negara. Itu 1 ke 2 bulan. Ya, memang betul lah mustahil dalam 1-2 bulan ada pilihan raya. Mustahil, mana ada sekurang-kurangnya 60 hari. Tetapi kemungkinan juga tahun ini boleh ada pilihan raya. Kemungkinan juga tahun ini boleh ada pilihan raya. Masih lama lagi, masih ada 8 bulan lagi untuk tamatkan tahun 2026. Bagi saya, sekarang ini masanya kurang sesuai untuk pilihan raya. Kerana sekarang ini rakyat masih struggle dengan keadaan ekonomi. Kerana hasil daripada kesan, daripada keadaan dunia yang berlaku sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat tuan-tuan dan puan-puan, bilakah PRU paling sesuai dilaksanakan? Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.